Kemudian dia petik, dia kata, pada akhir kurun ke-20 para pengkaji tentang laut ni, mereka menjumpai satu fakta, iaitu dasar laut dan juga dasar lautan. Bila sebut laut ni dia kecil sikit. Kalau bahasa Arab dia sebut bahru. Kalau lautan dia sebut muhit. Laut Cina Selatan. Kalau lautan Pasifik, mana lautan ni dia luas. Laut ni dia kecil sikit. Biasanya lautan ini dia memisahkan antara benua. Telah berlaku perubahan di mana kedua-duanya telah bertambah panjang dan bertambah luas keadaannya. Laut Atlantik Utara contohnya dikatakan terbentuk dalam tempoh hampir 180 juta tahun lamanya. Hasilnya benua Eropah dan benua Amerika Utara telah terpisah. Hingga hari ini, lautan Atlantik bertambah ukurannya sepanjang 25 ml setiap tahun. Begitu juga yang berlaku di Laut Merah. Jadi seolah-olah dulu benua Eropah dengan benua Amerika Utara ni kembar. Satu, akhirnya berpisah. 180 juta tahun tuan-tuan, lama. 180 juta tahun, satu tempoh yang lama. Dan hari ini pun orang buat kajian, laut ni dia makin besar, daratan ni dia makin kecil. Maknanya laut ni dia makin luas. Maknanya berlakunya hakisan. Faktor banyaklah. Antaranya yang mengatakan sebab berlaku demikian, bila penggunaan teknologi hari ini menyebabkan cuaca jadi panas. Kita guna aircon, kita guna karbon macam-macam lah kan. Bila cuaca jadi panas, akan menyebabkan air laut ni memanas. Kepanasan air laut meningkat. Jadi laut ni dia mengembang. Wallahu a'lam. Akhirnya berlakulah penghakisan. Orang terpaksa tambak pantai. Sebab apa? Sebab berlaku penghakisan darat ni oleh laut. Kalau tuan-tuan pergi pantai sebelah Yan sana tu, dulu jauh, yang anda tahu sebelah pantai Mumi, sebelah pantai Sedaka apa semua tu, pantai dengan laut ni, darat dengan laut tu jauh. Tapi sekarang kalau rumah kita kat sini ni, kalau dulu laut dia, pantai dia kat sini, tapi sekarang dia dah masuk ke sini, semakin dekat dengan rumah kediaman dengan. Hatta terpaksa buat tembok. Dulu tak ada tembok, masa anak kecil-kecil tak ada tembok tuan-tuan. Lah ni semua buat tembok batu. Kalau tuan-tuan pergi pantai apa tu, Pulau Bunting tu kan, mereka buat tembok batu lah. Sebab apa? Berlaku hakisan. Laut ni dia bertambah berkembang, bertambah besar. Semua ni siapa buat tuan-tuan? Siapa yang atur? Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem lautan ini, ombak pasang surut, kandungan yang ada dalam laut, perbezaan hidupan dalam lautan ini, semuanya ialah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak sebutnya. Hatta ikan-ikan yang dihasilkan oleh lautan berbeza antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Dalam ayat ni kita akan sambung nanti. Habis ayat ni Allah Ta'ala sebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah Ta'ala sambung selepasnya, yakhruju min humallu lu'wal marjan. Itu salah satu hasil lautan. Dan sebenarnya banyak lagi disebut dalam ayat-ayat yang lain. Okay. Jadi anda sebut sikit lagi sebelum anda ambil pandangan yang kedua.
Dia bawa contoh sungai Amazon, kata dia, telah menjadikan air dari lautan Atlantik rasanya tawar sehingga jarak sejauh ratusan kilometer. Sungai Amazon di mana tuan-tuan? Brazil. Sungai Amazon air tawar. Tapi bila dia mengalir ke laut, airnya itu menyebabkan masih air sungai Amazon ni masih lagi tawar sehingga jaraknya ratusan kilometer. Tu dah masuk dalam laut dah tu. Ratusan kilometer, makna dia tidak bercampur air tawar dengan air masin. Seolah-olah ada tembok. Kalau kita pergi, kita pun muara sungai kan, sungai kita ni laut. Bila dia mengalir tu, kadang-kadang kalau tuan-tuan biasa orang duduk tepi laut ni, dia buka tanduk. Kan bila air banyak, dia angkat tanduk, dibuka. Air sungai akan keluar. Air sungai akan keluar tu, dan hidupan ikan roan, ikan puyuh semua tu akan keluar sekali lah. Dia akan hidup sat je. Dia akan hidup sat dalam tu. Tapi dia tak boleh lama. Bila mana air pasang, air masin naik, sekat air ni, maka dia berada antara air masin dengan air tawar. Dia jadi payau lah kot. Tu yang ikan tu pening. Pening. Bila pening dia pergi kat mana tuan-tuan? Bila pening dia akan pergi ke tepi sungai lah. Tepi muara tu. Orang yang duduk dekat tu bila tengok keadaan, dia pun buat apa? Dia bawa jala lah. Bawa jala. Tu yang dapat banyak. 1 baldi, 2 baldi. Ikan mabuk laut. Ikan darat pergi ke laut. Tak boleh hidup. Ada tempat yang sebagaimana Amazon ni disebut sampai ratusan kilometer. Tapi tempat kita tak tengok itu. Allah Ta'ala tak jadi itu. Manakala air dari lautan Atlantik pula apabila bertembung dengan air laut putih tengah yang mana kandungan airnya lebih berat dan kandungan air lautan Atlantik, maka dapati dari laut putih itu kekal di bahagian bawah dan ia melencong ke sebelah barat lautan Atlantik. Itu air tawar ni dia melencong. Dia tak bercampur, dia melencong tempat ni. Satulah. Ini ada beberapa pandangan yang seumpama ini mereka memberi contoh dengan maksud marajal bahrain yaltaqiyan, ni dua lautan yang tidak bercampur, dua keadaan air sungai dengan air laut. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila sebut bahrain ni maknanya dua lautan. Ada ulama yang mengatakan maksud ayat ni sebenarnya bila sebut marajal bahrain bukan maknanya dua lautan yang digambarkan yang kita tengok. Maksud di sini ialah sungai dengan laut. Sungai dengan laut. Sebab berdalilkan ayat dalam surah Furqan dan beberapa ayat lagi. Dalam suratul Kahfi umpamanya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdihu quba. Ketika mana Nabi Musa kata kepada Yusha' bin Nun, kita akan berjalan, aku akan berjalan sehinggalah aku tak akan berhenti sampailah kita bertemu dengan pertemuan dua lautan. Majma'al bahrain. Jadi majma'al bahrain ni pertemuan dua lautan. Pertemuan antara sungai dengan laut. Bahrain ini bukan makna laut Jordan dengan sungai Jordan dengan laut apa satu lagi yang tak ingat. Makna pertemuan sungai dengan laut, bukan dua laut. Begitu juga dalam ayat lain menyebut wa huwal ladzi marajal bahrain hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dalam surah Furqan, dialah yang telah melepaskan dua lautan. Satu lautan ini airnya tawar, lazat, boleh diminum. Wa hadza milhun, dan lautan satu lagi iaitu milhun ujaj. Masin, piang kita masin pekat.
maka tak boleh diminum. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, dia jadikan di antara keduanya barzah, tembok yang menghalang, maknanya yang menghalang. Jadi pertemuan marajal bahri maknanya Allah Ta'ala melepaskan sungai air tawar dan satu lagi lautan, iaitu air daripada sungai, daripada darat ni mengalir ke laut. Kemudian laut ni masin. Dan selama yang ada hari ini, air laut tidak pernah untuk melampaui air sungai. Maksudnya kalaulah air laut, laut dengan sungai mana besar? Laut besar, laut luas. Tapi selama ni, sungai kita, kalau sungai dekat lagi, tak pernah kita duduk sini, bila air pasang kan, lepas tu habis semua masin air sungai. Tak ada. Ada sungai dia bersama terus dengan laut. Kan? Macam kola. Dia bila air pasang, dia akan tolak. Tolak air sungai naik, berhenti sat. Bila tolak tu, dia tak bercampur, yang tersebut tidak bercampur. Bila surut, air sungai tadi kekal dengan tawarnya. Kekal tawar. Sebab apa? Ada yang mengatakan Allah Ta'ala jadikan sungai ni tinggi. Memang tinggi darat. Laut ni rendah. Laut ni rendah. Bila rendah mana boleh? Bila laut mengalir, kedudukan sungai ni tinggi. Jadi menyebabkan dia tidak bercampur. Di situ sebenarnya yang disebut barzakh ataupun tembok penghalang. Penghalang secara halus ataupun secara maknawinya, Allah Ta'ala ciptakan dengan kehendaknya, walaupun kita tak nampak penghalang tersebut, tapi dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah Ta'ala, situasi ni berlaku setiap hari. Walaupun air laut ni pasang surut, dia lebih banyak daripada sungai, tapi tidak mampu untuk menjadikan air sungai yang begitu, yang terlalu kecil aliran sungai nak dibandingkan dengan laut, sehingga kan manusia di darat ini boleh mendapat manfaat daripada air sungai ataupun air tawar. Kita boleh minum, kita boleh gunakan. Mungkin benda kita tak perasan, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala mengajak kita untuk melihat. Kalau dulu kuasa Allah Ta'ala ni hebat, tuan. Pulau, ana diceritakan oleh orang tua dulu mana bukan ada yang paip, dulu tak ada yang paip. Kalau orang di sebelah pantai tu, air sungai tak bersih. Kalau nak pergi gunung Jerai, jauh air terjun. Orang tepi pantai ni, dia pun ambil air bersih kat mana tahu? Dia pun ambil di pulau. Di pulau. Pulau tu sekelilingnya laut. Papi ngambut, bawa tong-tong, ambil air untuk minum di pulau. Kalau siapa pernah pergi Pulau Bunting, dia ada orang kata tempat. Kalau Pulau Bunting macam orang mengandung, tempat susu ni ada satu telaga. Ni orang tua ceritalah. Pak dia dulu ambil air di situ. Air minum ambil di situ. Kelilingnya air masin, tetapi air tawar. Banyak sebenarnya sekiranya kejadian yang biasa ini kita fikirkan, kita lihat. Menunjukkan atau membawa kepada kekuasaan dan nikmat Allah Ta'ala yang terlalu banyak kepada kita. Okay. Jadi dengan hujah tersebut, pandangan yang kedua mengatakan ayat ini yang kata dua lautan ini iaitu sungai dengan laut. Sungai dengan laut. Pertemuan sungai walaupun disebut bahrain, dua lautan, kaedah bahasa Arab ni kadang-kadang bila suatu benda yang dekat-dekat, dia akan sebut dengan satu istilah. Contohnya bila sebut maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak, dia akan sebut isya'ain. Isya'ain. Bila sebut isya'ain maknanya maghrib dengan isyak. Asy-syamsu wal qamar, matahari dengan bulan. Maka ada istilah dalam balaghah bahasa Arab, dia akan sebut
qamarain. Qamarain. Bila sebut qamarain tu merujuk kepada matahari dan bulan. Begitu juga dalam ayat ini Tuhan sebut marajal bahrain, Allah Ta'ala melepaskan dan menciptakan aliran sungai yang mengalir, kemudian lautan dalam keadaannya yang mempunyai air yang begitu banyak, tetapi air sungai dan air laut ini tidak orang kata la yabrian, tidak menceroboh di antara satu sama lain. Maknanya seolah-olah di antara air dan sungai ini dengan laut ada tembok, haiwan ayak tawak ni yang kita sebut tadi, dia tak boleh hidup di laut. Dan haiwan lautan dia tak boleh hidup di ayak tawak. Maknanya kalau lepi ikan temenung dia pergi dalam sungai, dia mati, bukan habitat dia, tidak sesuai. Maknanya dia telah melanggar, keluar daripada kawasan. Okey. Semua muslimat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kesimpulannya pada pagi ini, daripada 3 ayat ini, antara tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat Allah Ta'ala kepada manusia, Allah Ta'ala ciptakan lautan yang mengandungi air masin serta segala kandungannya yang banyak manfaat untuk kita. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan sungai yang mengandungi air tawar dan segala hidupan yang ada di dalamnya, semua untuk manfaat kita. Dan kedua-dua ini tidak pernah ataupun orang kata sesuai dengan ciptaannya, tidak pernah melangkaui batasan masing-masing. Air laut tidak pernah menjadikan air sungai sebagai masin sehingga hari ini. Begitu juga air sungai tidak pernah menjadikan air laut masin. Jadi kekal dengan keadaan tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi ini antara nikmat Allah Ta'ala kepada manusia. Sebenarnya banyak lagi yang anda nak kongsikan, tetapi cukuplah untuk pada pagi ini. Tuan-tuan boleh lihat sendiri, bila mana kita melihat sungai ataupun lautan, terlalu banyak perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat yang Allah Ta'ala tunjukkan melalui kelemahan anda sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.